Assalamualaikum Dr. Fitri. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ni dah hari ke-28 PKP. Macam mana Ya, saya. Sekarang hari ni, keadaan? keadaan Ha, Alhamdulillah, ada stres, ada rasa risau pun ada. Rasa benda tu dialami oleh semua orang. Termasuk bukan yang bekerja di as a staf kesihatan ataupun as a rakyat. Semua orang tengah risau sekarang ni. Dan itulah, kita berharap semua kita punya PKP ni boleh ditamatkan lah dengan jayanya. Lain orang, lain pendapat ataupun lain pandangan mereka terhadap isu pandemik COVID-19 ini. Adakah pandemik ini akan mengubah cara hidup, habit dan lifestyle kita sekarang ini? 100 tahun dahulu, Spanish flu telah menjangkitkan hampir seramai 1/3 daripada populasi di dunia. Dan ia juga telah mengorbankan sebanyak 3% manusia di serata dunia. Adakah pandemik COVID-19 ini akan terjadi sama seperti Spanish flu? Di mana seramai 2 bilion manusia akan terjangkit dan akan mengorbankan seramai 200 juta orang. Mari kita mendengar ulasan dari pakar-pakar kita. Okey, bersama-sama kita pada hari ini adalah Dr. Muhammad Fitri bin Zainuddin, iaitu salah seorang daripada pegawai perubatan di Hospital Selayang, Selangor. Beliau dah berkhidmat dalam bidang perubatan ni dah lebih kurang 10 tahun. Betul, Doktor? Ya, betul. Okey. Okay, Doktor. So basically hari ni, Doktor, kita first of all nak thank you for joining with us today. Basically hari ni perbincangan kita akan cover basically life after MCO ataupun COVID-19 itself. In other words, macam mana social habits kita after this. And then kita akan cakap sikit pasal vaksin COVID-19. And of course Kak Ida mention tadi, this pandemic is the worst in history. Dan apa langkah-langkah untuk prevent COVID-19 daripada terjadi again in the future. So Doktor, before kita start, mungkin Doktor boleh share sikit dengan kita what do you actually do and where you are based at? Okay, alright. So pertama sekali terima kasih kepada anda semua kerana menjemput saya dalam sesi interview ni. Jadi saya share apa yang saya telah alami dan yang saya lihat dan juga dialami oleh rakan-rakan saya semualah. Jadi saya berada di Hospital Selayang, mostly as a frontliner juga, dan not a solely frontliner yang bertugas di hadapan, di barisan hadapan. Jika frontliner ni kita cakap mereka ni macam melakukan screening, and then dia akan berjumpa dengan pesakit-pesakit yang dikategorikan sebagai PUI ataupun yang ada kontak dengan pesakit-pesakit terutama daripada tablik, kelas tablik ataupun yang baru balik daripada negara-negara yang kita panggil PUI punya lah, seperti Itali, Korea Selatan dan sebagainya lah. Jadi mereka-mereka ini yang frontliners ni yang selalunya terdedah dengan risiko-risiko bahaya, iaitu risiko jangkitan lah, risiko jangkitan yang kita tak nampak. Okay. Jadi kita sedang berada di dalam peperangan yang mana musuh kita memang tak nampak. Jadi itu adalah kita punya cabaran lah dalam mengatasi pandemik COVID ni. Jadi bahagian saya di sini kita ditugaskan untuk menjaga mental dan psikososial para staf kesihatan lah sendiri. Dan juga medical only. What about patient, cover tak? Kita cover juga untuk di sini di Hospital Selayang itself, bukan dikategorikan sebagai hospital COVID lah.
Hospital COVID yang sedia ada, yang kita tahu adalah seperti Hospital Sungai Buloh, PPUM, Hospital Permai. Jadi hospital selain itu yang bukan daripada COVID ni, kita membantu hospital-hospital lain. Daripada segi macam kita melihat pesakit-pesakit yang bukan COVID lah. Jadi sekiranya pesakit yang kita rasa yang PUI ataupun yang kita suspect that patient ni ada kontak dengan pesakit COVID, jadi kita akan melakukan screening ni lah, ambil swab semua, dan sekiranya ada simptom-simptom seperti macam susah bernafas, demam, sakit tekak dan memerlukan rawatan yang selanjutnya, kita akan admitkan dahulu sehingga dia punya keputusan sampel tu positif. Sekiranya positif, baru kita akan hantar ke hospital-hospital yang COVID ni lah, macam Hospital Sungai Buloh. Doktor, what about you mentioned earlier, doktor cover psikologi kan? Jadi, berapa ratio orang breakdown because of COVID on daily? Okay. Now kita punya data ni tak complete lagi. Tapi roughly dalam satu minggu maybe dalam 1 atau 2 orang saja yang di hospital Selayang itself lah yang ada macam maksudnya ada severe breakdown. Dia breakdown ni boleh dikategorikan dalam macam sama ada mild, yang ringan, yang pertengahan dan juga severe lah. Jadi yang mereka yang ada moderate to severe, yang mereka inilah yang kita akan melakukan intervensi lah. Macam kita akan bagi counselling, kita akan tanya basic needs mereka macam tu. Dan semua orang yang mild ni bukan yang mild untuk dia punya psychological severity ni, tak semestinya yang mild ni tidak memerlukan intervensi lah. Jadi kita akan monitor jugalah mereka. How do you see mana yang mild, mana yang severe? Kita melakukan macam saringan lah. Kita akan melakukan saringan. Terutama sekali mereka-mereka yang yang di-deploy ataupun akan menjaga ward COVID. Contohnya yang pertama, mereka-mereka yang ada kontak PUI, kemudian mereka yang suspek lah dan confirm COVID-19. Jadi mereka inilah yang macam dia punya risiko psychological impact tu tinggi lah. Jadi kita melakukan saringan dengan buat ujian lah untuk jawab soalan sedikit, and then kita lihat ujian tu macam mana skor dia. Okey doktor, boleh saya tanya sikit berapa lama? Doktor. Now let's go for the serious questions yang betul-betul kita nak tahu, doktor. Doktor dengar? Ya, dengar. Ya. Saya ada pertanyaan nak tanya ni. Ada yang menyatakan bahawa let's go for the serious question yang betul-betul kita nak tahu. Okay. Ada yang menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini akan mengubah sepenuhnya cara hidup kita, terutama sekali social habits kita. The question is, what is life after MCO? Adakah kita kena menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru atau we can go back to old life? Mungkin doktor boleh share dengan kita semua? Okey. Pandemik COVID ni adalah satu pandemik yang baru. Jadi kita tak tahu dia punya end, dia punya infection. Dan sekarang ni dia pesakit pun bilangan dia bertambah setiap hari ke hari. Jadi kita tak dapat kumulatif bilangan yang sepenuhnya. Dan sekarang ni pun kita telah melakukan MCO ataupun PKP dan penjarakan sosial itu. Dan sekiranya PKP ini macam ditamatkan, pada pendapat saya, kita punya social habit tu akan berubah. Tak seperti yang lama ataupun sedia kala lah. Dan kita mungkin boleh dikatakan is a new normal lah untuk kita. Sebab dalam masa PKP ni contohnya penjarakan sosial,
kemungkinan lepas PKP ni kita akan melakukan penjarakan sosial juga. Daripada segi kita punya berkomunikasi ataupun meeting. Kalau sebelum ni kita berjumpa di meja bulat, boleh berkumpul seperti biasa, tapi mungkin selepas ni kita akan buat macam teleconference ataupun telekomunikasi seperti inilah. Dan di dalam bidang kesihatan juga kita pun more kepada jurusan telekonsultasi lah, iaitu kita menggunakan medium seperti ini macam Zoom, Skype untuk kita berkomunikasi. How long will this last? Bermakna doktor, benda ni akan berlanjutan seberapa lama? Berapa lama benda ni akan berlanjutan? Okey, itu kita tidak dapat nak menjangkakan. Kita terlalu subjektif. Kita tak boleh sebab musuh kita ni memang tak nampak. Jadi kita tak tahu macam mana. And then vaksin pun kita tak jumpa lagi. Kita punya rawatan yang untuk merawat kita punya COVID-19 pun masih dalam proses pekajian. Jadi untuk kita nak menamatkan COVID-19 ini adalah satu macam memerlukan satu usaha yang tinggi lah. Jadi jarak jangka masa tu kita tidak dapat pastikan dengan sebetul-betulnya lagi lah. Okey doktor, ada soalan lagi ni. Pada tahun 1918 sehingga 1920 Spanish flu satu ketika dulu telah menjangkiti seramai 500 juta orang di dunia dan dianggarkan membunuh dalam anggaran 50 juta orang ketika itu. Penduduk di dunia pada masa itu hanyalah dalam sekitar 1.7 bilion dibandingkan dengan 7 bilion orang sekarang ini. Adakah pandemik COVID-19 ini merupakan wabak yang paling teruk dalam 100 tahun? Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita. Okey. COVID-19 pun yang seperti mana yang saya cakap tadi, dia masih baru. Mungkin ya dan mungkin tidak. Sebab bilangan sepenuhnya kumulatif tu tidak dapat apa yang kita dapat total lah, secara totalnya lagi. Jadi kemungkinan COVID-19 ini yang paling teruk lah berbanding dengan flu yang sebelum ini. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa kemungkinan masa-masa akan datang kemungkinan akan ada virus baru yang akan dijumpai. Dan virus ini, yang COVID-19 ini memang semua orang tidak menjangkakan bahawa adanya COVID-19 ini sehinggalah dijumpai di China, di Hubei pada tahun lepaslah, Disember 2019. Okey doktor, seperti yang doktor mention tadi, COVID-19 ni belum ada ubat ataupun antivirus. Jadi apa yang kita boleh buat masa sekarang adalah pencegahan, betul? Jadi how close are we to finding the vaccine? Saya juga ada terbacalah dekat news on website yang mana ubat malaria digunakan untuk stopkan pesakit dari masuk ICU. How true is it? Okey, itulah. Sekarang ni kita memang tak ada jumpa ubat yang spesifik untuk treat COVID-19. Hanya kita buat prevention ataupun mengelakkan pesakit lebih teruk lagi lah. Ubat anti malaria ataupun yang kita pernah dengar iaitu hydrochloroquine. Ubat ini sebenarnya untuk merawat malaria lah. Tapi selalunya kita gunakan ubat ini di tahap yang sangat teruk lah. Itu bergantung kepada clinical judgement oleh kita punya pakar. Foremost-nya terutamanya kita selalunya merawat pesakit-pesakit ini melalui daripada segi clinical symptom lah. Symptomatic treatment kita buat rawat. Sekiranya macam dia susah nafas, kita bagilah bantuan pernafasan seperti itulah. Kita tak ada spesifik ubat yang kita rawat dan 100% akan clear macam itu.
Dan vaksin sekarang ni kita tengah tunggu daripada dalam research lagi, dan kemungkinannya mengambil masa bertahun, sama ada setahun, 2 tahun, kita tidak tahu, sehingga kita menjumpai vaksin itu tersebutlah. Dan apa yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan adalah mengelakkanlah daripada jangkitan itu berlaku, iaitu seperti mana yang kita nasihatkan, antaranya kita membasuh tangan, hand sanitizing, penjarakan sosial, batuk beretika lah, secara beretika, macam itulah. Tapi Okay. doktor, bagaimana virus ni terjadi sebenarnya? Dan actually apa langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan benda ni, insiden ni terjadi dalam masa yang akan datang? There's also stories yang you dah kena COVID-19, you boleh kena lagi sekali, betul tak? How do we avoid all that? And is this virus really new ataupun dah wujud sebelum ni? Sebelum ni kita tahu we have Ebola, we have a lot of the Spanish flu that Zaida mentioned earlier. Is this different or is it the same? Okay, so coronavirus ni sebenarnya dah lama wujud. Macam mungkin pernah dengar SARS kan, SAR, Severe Acute Respiratory Syndrome lah, yang ada masa tahun 2003 tak silap saya. Itu pun coronavirus juga. Yang COVID-19 ni adalah coronavirus tapi berbeza strain. Dia seperti macam dia ada bapa tetapi dia ada anak yang berbeza-beza lah. Macam anak A, B, C, D. Itu COVID-19 ini adalah macam anak kepada coronavirus. So that's why ini strain ni adalah strain yang baru dijumpai pada tahun lepas di China itulah 2019, dan mereka namakan sebagai COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 lah. Okay. So how do we doktor, kalau kita kalau kita tengok kan ramai yang dijangkiti tu yang berumur 50 tahun ke atas memang susah untuk nak diselamatkan. Kenapa terjadinya keadaan seperti itu ya doktor? Jadi daripada segi perubatannya, yang kita lihatlah statistiknya, kebanyakan pesakit COVID boleh menjangkiti sesiapa saja. Okay, kanak-kanak boleh, orang dewasa boleh, orang tua boleh. Tetapi yang berisiko tapi doktor, setakat ni kita tak ada lagi dengar kanak-kanak punya kes kan? Ya, saya. Sebab kemungkinan ni kita telah melakukan penjarakan sosial yang bagus ataupun kita telah melakukan intervensi yang baguslah. Ataupun kita masih tidak menjumpai masih belum mendapat pesakit tu lagi. Kita memang tak naklah benda tu berlaku. Dan doktor, even pets can get COVID-19, isn't it? Tapi mengikut WHO, haiwan ataupun pes memang tidak boleh menjangkiti COVID-19 ni tidak menjangkiti pets lah. That's daripada WHO sendiri. Dan kenapa mereka yang berumur 55 ke atas, orang tua, tapi mereka ni orang tua, mereka yang ada sakit seperti kecil manis, darah tinggi, sakit jantung dan sistem imunisasi yang rendah, dia senang terdedah kepada penyakit COVID ni. Bukan penyakit COVID ni sahaja, mana-mana jangkitan kuman pun akan senang dijangkiti lah. Jadi yang kita risau ni pada mereka-mereka yang dalam golongan yang berisiko tinggi ni. That's why kita nakkan masyarakat atau rakyat semua patuh dengan kita punya PKP ni dan untuk memutuskan rantaian itu tersebut lah. Supaya kita punya family ataupun orang ramai tidak tidak dijangkiti dan menyebabkan kematian kelak lah. Okay, doktor, before we go,
one very last question. Currently, what is the situation like in the hospitals all around Malaysia? Semua hospital di Malaysia sekarang ni saya lihat bekerjasama di antara satu sama lain lah. In terms of kita punya requirement of staff, sekiranya hospital COVID ini tidak macam kekurangan staff, kita akan membantulah daripada melalui macam tolong staff sendiri. Kalau staff daripada hospital bukan COVID, kita akan deploy kepada hospital COVID, seperti itu. Kerana selalunya mereka yang bekerja di hospital COVID ni ataupun dia punya rotation dia tidak boleh melebihi 2 minggu ataupun 3 minggu macam tu. Kita akan rotate lah supaya supaya mereka ni tidak terdedah dengan jangkitan COVID, dan mereka punya psychological tidak terjejas dengan lebih teruk lagi lah. Okey doktor, mungkin yang terakhir doktor mahu bagi pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana nak menjaga diri, menjaga kesihatan dan keselamatan. Satu pesanan terakhir daripada doktor. Satu pesanan daripada saya harap semua orang dapat patuh dengan kita punya PKP dan melakukan penjarakan sosial yang selamat, dan jangan lupa untuk menjaga kesihatan dan juga etika membasuh tangan dan batuk dengan lebih baik lagi, dan kena isi masa lapang kita di rumah dengan aktiviti yang sebaik mungkin supaya kita tidak terdedah dengan psychological problem, dan dalam masa yang sama kena saling berhubung antara satu sama lain, sama ada melalui media sosial ataupun telekomunikasi, so that kita tak ada terputus. Biar kita memutuskan rantaian COVID, jangan kita memutuskan hubungan silaturahim antara kawan-kawan semualah. Okay, Doctor. Thank you so much for being with us today. Thank you so much. Okay, thank you so much, Doctor, for your time. Okay, sama-sama. And for your experience. InsyaAllah kita sama-sama akan patuhi apa saja pesanan doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, thank you. Okay, thank you.